Selamat sejahtera. Ini adalah kisah manis saya, Amir. Saya harap Anda sudi mendengarnya. Jangan lupa untuk melanggan saluran ini dan berikan tanda suka. Baiklah, mari kita mulakan cerita saya. Nama saya Amir, seorang pegawai pejabat berusia lewat 20. Walaupun kedengaran agak janggal, sejak kebelakangan ini saya sedang menjalinkan sebuah hubungan cinta yang agak segan untuk saya kongsikan dengan orang lain. Saya amat berpuas hati dengan hubungan ini, tetapi saya berasa sedikit malu untuk menceritakannya kepada rakan-rakan saya. Jadi, melalui kesempatan ini, saya ingin memberanikan diri untuk berkongsi kisah saya. Pasangan saya ialah tuan rumah saya, seorang wanita yang saya panggil Makcik Aminah. Berusia dalam lingkungan pertengahan 60-an, Makcik Aminah adalah seorang wanita yang jauh lebih sihat dan bertenaga daripada yang Anda sangkakan. Dengan usianya yang matang, tidak perlu saya katakan lagi betapa mahirnya beliau dalam perhubungan kami. Kadang-kadang, beliau mengejutkan saya dengan sikapnya yang berani seperti seorang gadis remaja. Saya sering terpegun dengan sisi dirinya yang itu. Kami berdua merasakan bahwa kami adalah pasangan terbaik untuk satu sama lain. Makcik Aminah juga kelihatan amat bahagia, seolah-olah memiliki seluruh dunia apabila kami meluangkan masa bersama. Saya juga berasa sangat teruja dan gembira setiap kali kami menikmati saat-saat indah bersama. Pasti akan ada yang memandang serong kepada saya karena perbezaan usia yang begitu ketara. Tetapi, jika kedua-dua pihak gembira, bukankah itu sudah memadai? Walaupun malu, saya akan ceritakan kisah saya dengan jujur. Kira-kira setengah tahun yang lalu, saya berjaya mendapat pekerjaan dalam bidang yang saya pelajari. Oleh kerana tempat kerja saya terletak di sebuah pekan kecil yang agak terpencil di Perak, saya terpaksa mencari tempat tinggal di sana. Sebagai seorang yang baru memulakan kerjaya, tempat sewa yang murah adalah pilihan utama. Selepas menghubungi beberapa ejen hartanah, saya memutuskan untuk berjumpa dengan seorang ejen yang sangat ramah. Saya berterus terang tentang keadaan saya dan memberitahunya bahwa saya memerlukan tempat sewa yang murah. Ejen itu dengan penuh semangat mencadangkan sebuah rumah. Katanya walaupun lokasinya agak jauh sedikit, sewanya murah dan rumahnya dalam keadaan baik. Katanya, tuan rumah adalah seorang makcik yang tinggal bersendirian dan mempunyai perwatakan yang sangat baik, jadi ia pasti sesuai untuk saya. Kami akan berkongsi halaman rumah, makcik itu tinggal di rumah utama manakala saya akan tinggal di sebuah rumah kecil di sebelahnya, jadi ruang kami juga berasingan. Saya rasa ia satu tawaran yang baik, jadi saya pun pergi melihat rumah itu bersama ejen tersebut. Sejujurnya, saya berasa sedikit teragak-agak apabila pertama kali melihat rumah kampung yang sudah lama itu. Pintu pagarnya adalah jenis pintu besi lama yang berbunyi kriang-kriut apabila dibuka. Di halaman rumah, terdapat banyak pasu bunga yang saya tidak tahu namanya. Walaupun ini kawasan luar bandar, saya terfikir, bukankah rumah ini terlalu usang? Mungkin terdengar bunyi pintu pagar, pintu rumah utama terbuka dan seseorang keluar. Itulah Makcik Aminah, tuan rumah yang diperkatakan oleh ejen itu. Dengan rambut pendek yang kemas dan kulit yang masih licin, saya pikir beliau seorang wanita yang sangat anggun. Sebaik sahaja melihat saya, beliau terus menyapa, "Oh, ini ke yang nak tengok bilik?" Kacak orangnya. Saya juga berasa sangat teruja dan gembira setiap kali kami menikmati saat-saat indah bersama. Pasti akan ada yang memandang serong kepada saya karena perbezaan usia yang begitu ketara. Tetapi, jika kedua-dua pihak gembira, bukankah itu sudah memadai? Walaupun malu, saya akan ceritakan kisah saya dengan jujur. Kira-kira setengah tahun yang lalu, saya berjaya mendapat pekerjaan dalam bidang yang saya pelajari. Saya rasa ia satu tawaran yang baik, jadi saya pun pergi melihat rumah itu bersama ejen tersebut. Sejujurnya, saya berasa sedikit teragak-agak apabila pertama kali melihat rumah kampung yang sudah lama itu. Pintu pagarnya adalah jenis pintu besi lama yang berbunyi kriang-kriut apabila dibuka. Di halaman rumah, terdapat banyak pasu bunga yang saya tidak tahu namanya. Ejen hartanah itu menambahkan lagi keyakinan saya dengan berkata bahwa Makcik Aminah akan menyediakan cat baru dan tikar getah yang baru. Saya memandang ejen itu dan berkata, "Baiklah, saya akan ambil rumah ini." Saya memberitahunya saya suka rumah ini dan Makcik tuan rumah juga kelihatan baik. Ejen itu tersenyum lebar dan berkata itu adalah pilihan yang bijak. Saya keluar dan memberitahu Makcik Aminah bahwa saya telah memutuskan untuk berpindah ke sini. Beliau kelihatan sangat gembira karena perjanjian kami berjaya, lalu tersenyum ceria sambil memegang tangan saya. "Baguslah tuh. Rumah ni banyak cahaya matahari masuk,
mesti selesai tinggal di sini. Beliau menambah, jika ada apa-apa yang saya perlukan, jangan segan untuk beritahu. Beliau berkata lagi, sudah lama beliau tinggal seorang diri dan berasa sunyi, jadi beliau sangat gembira ada orang bujang yang kacak berpindah ke sini. Matanya yang memandang saya seakan-akan menitiskan madu, sebenarnya, saya tidaklah sekacak mana, jadi saya berasa sedikit segan apabila beliau terus berkata begitu. Begitulah caranya saya berpindah ke rumah Makcik Aminah, itulah permulaan hubungan kami. Kampung halaman saya terletak di Kelantan, di sebuah kampung yang sangat terpencil. Kedua-dua ibu bapak saya adalah pesawah padi. Disebabkan itu, kenangan zaman kanak-kanak saya dipenuhi dengan berlari-lari di sawah dan bendang. Saya percaya saya membesar dengan tubuh badan yang sangat sehat, sehingga saya di sekolah menengah, arwah nenek saya tinggal bersama kami. Apabila ibu bapak saya pergi ke sawah, nenek akan merebus ubi keledek atau jagung untuk saya makan sebagai snack. Anda semua tahu betapa sayangnya seorang nenek kepada cucunya, bukan? Semasa di sekolah rendah, saya sering dimarahi ibu bapak jika tidak membuat kerja sekolah. Setiap kali itu berlaku, saya akan berlari kepada nenek dan bermanja dengannya. Saya tidak tahu betapa sedihnya saya apabila nenek, yang sentiasa menjadi pelindung saya, meninggal dunia. Masa berlalu dan kesedihan saya kehilangan nenek semakin pudar, tetapi kadang-kadang kenangan itu muncul kembali. Kenangan seperti duduk di beranda pada hari hujan sambil berkongsi ubi keledek rebus dengan nenek, atau berbaring di atas riba nenek. Mungkin sebab itulah saya merasakan keakraban yang luar biasa dengan Makcik Aminah pada pertemuan pertama kami, dan saya berasa telah membuat pilihan rumah yang tepat. Beberapa hari kemudian, saya berpindah ke rumah itu, dan kehidupan saya sebagai seorang pekerja bermula. Setiap kali Makcik Aminah melihat saya, beliau akan memanggil saya Amir dan mula berbual. Suaminya telah lama meninggal dunia, dan anak-anaknya semua tinggal di negeri lain. Mungkin sebab itu beliau memerlukan teman untuk berbual. Setiap kali beliau melihat saya, beliau kelihatan sangat gembira. Dan saya pula, teringat akan arwah nenek, coba untuk melayannya dengan sebaik mungkin. Beberapa hari selepas saya berpindah, pada suatu pagi, saya terlewat bangun dan tergesa-gesa untuk ke tempat kerja. Makcik Aminah sedang menyiram pokok bunga di halaman. Apabila beliau melihat saya bergegas, beliau bertanya, sarapan dah makan? Kenapa kelam kabut sangat nih? Melihat keadaan saya, beliau terus berkata, mesti terlewat bangun nih. Sarapan pun tak sempat makan, kan? Tunggu sekejap. Beliau masuk ke dalam rumahnya dan keluar semula dengan sebuah beg plastik, lalu menghulurkannya kepada saya. Katanya, untuk dimakan apabila lapar nanti. Saya mengucapkan terima kasih, memasukkan bungkusan itu ke dalam beg kerja saya, dan terus bergegas ke pejabat. Setibanya di pejabat, barulah saya teringat dan membuka beg plastik itu. Di dalamnya ada beberapa biji ubi keledek rebus. Perut saya memang lapar karena tergesa-gesa keluar tadi, jadi saya pikir ini memang rezeki. Sambil bekerja, saya sempat mencuri makan sebiji ubi. Selepas selesai bekerja, saya pulang ke rumah. Seperti biasa, Makcik Aminah terdengar bunyi pintu pagar dan membuka sedikit pintu rumahnya. Dah balik? Sapanya mesra. Sebenarnya, saya tidaklah sekacak mana, jadi saya berasa sedikit segan apabila beliau terus berkata begitu. Begitulah caranya saya berpindah ke rumah Makcik Aminah, itulah permulaan hubungan kami. Kampung halaman saya terletak di Kelantan, di sebuah kampung yang sangat terpencil. Kedua-dua ibu bapak saya adalah pesawah padi. Disebabkan itu, kenangan zaman kanak-kanak saya dipenuhi dengan berlari-lari di sawah dan bendang. Saya percaya saya membesar dengan tubuh badan yang sangat sehat. Saya hendak masuk ke rumah saya, tetapi Makcik Aminah menahan dan mengajak saya makan malam bersama jika saya belum makan. Saya coba menolak dengan baik, tetapi apabila terfikir yang saya hanya akan memasak mie segera seorang diri, tiba-tiba saya berasa malas. Dengan rasa segan kerana menyusahkan, saya berkata perlahan, kalau tak menyusahkan Makcik. Makcik Aminah membalas, apa yang susahnya, tambah satu sudu atas meja saja, sambil menarik tangan saya masuk ke rumahnya. Beliau sempat berbangga dengan mengatakan bahwa semasa muda, beliau terkenal di seluruh kampung karena kepandaiannya memasak. Ini adalah kali pertama saya masuk ke dalam rumah Makcik Aminah. Sebaik sahaja melangkah masuk, bau gulai lemak yang wangi menusuk hidung membuatkan selera makan saya yang tiada tiba-tiba muncul. Apatah lagi, Makcik Aminah baru sahaja memuji kemahiran memasaknya, jadi harapan saya semakin tinggi. Tidak lama kemudian, kami duduk berhadapan di meja makan. Makanlah banyak-banyak, kata Makcik Aminah sambil memandang saya dengan senyuman puas.
masakannya memang sangat lazat, pujiannya tadi bukanlah cakap kosong. Tanpa segan silu, saya mula makan dengan berselera. Sedap betul masakan Makcik, saya memuji. Mendengar pujian saya, Makcik Aminah ketawa kecil dan menyambung ceritanya. Dulu masa Makcik muda, semua perempuan kat kampung ni datang hari-hari nak belajar memasak dengan Makcik tahu. Selepas makan, saya menawarkan diri untuk membantu membasuh pinggan. Pada mulanya Makcik Aminah menolak, tetapi saya berasa tidak sedap hati dan ingin membantu, jadi saya terus kesingki dan mengambil pinggan. Makcik Aminah hanya berdiri di belakang, memerhatikan saya dengan senyuman puas. Sambil itu, beliau bergurau, Amir ni nampak gagah, baik hati pula tuh. Mesti ramai perempuan beratur. Sehingga saya di sekolah menengah, arwah nenek saya tinggal bersama kami. Apabila ibu bapak saya pergi ke sawah, nenek akan merebus ubi keledek atau jagung untuk saya makan sebagai snack. Anda semua tahu betapa sayangnya seorang nenek kepada cucunya, bukan? Semasa di sekolah rendah, saya sering dimarahi ibu bapak jika tidak membuat kerja sekolah. Setiap kali itu berlaku, saya akan berlari kepada nenek dan bermanja dengannya. Kemudian beliau bertanya, Amir suka perempuan yang macam mana? Sentuhan tangan Makcik Aminah di belakang saya terasa luar biasa. Tetapi, saya tidak membencinya. Sambil merasakan sentuhan itu, saya menghabiskan kerja membasuh pinggan. Selepas itu, kami duduk sebentar di ruang tamu dan berbual-bual sebelum saya memutuskan untuk pulang ke bilik saya. Makcik Aminah coba menahan saya untuk berbual lebih lama, tetapi hari sudah lewat dan saya mahu berehat. Esok saya datang lagi ya, kata saya. Makcik Aminah membalas, baiklah, tidur lena ya. Esok pagi Makcik kejutkan. Saya kembali ke bilik, mandi, dan berbaring. Tetapi malam itu, entah kenapa pikiran saya melayang dan saya sukar untuk tidur. Saya teringat kampung halaman, teringat arwah nenek, dan saya berpikir betapa beruntungnya saya berpindah ke sini. Saya gembira karena tuan rumah, Makcik Aminah, melayan saya dengan sangat baik. Sambil berbaring, saya teringat kembali sentuhan tangannya di belakang saya tadi. Sentuhan itu terasa hangat, dan ada sesuatu yang membuatkan saya rindu dan selesa. Saya mula berpikir, Makcik Aminah seorang yang pandai bergurau dan sangat menarik. Saya mula merasakan sesuatu terhadapnya. Selepas lama berkhayal, saya akhirnya tertidur apabila hari sudah hampir subuh. Keesokan paginya, saya terjaga apabila mendengar suara Makcik Aminah memanggil saya. Kelemahan saya yang utama ialah saya susah bangun pagi. Apabila saya membuka mata dan sedar sepenuhnya, Makcik Aminah sudah berdiri di sebelah katil saya. Nampaknya saya tidak mengunci pintu malam tadi, jadi beliau boleh masuk terus ke dalam bilik. Hah, bangun. Siap-siap pergi kerja, katanya. Saya mahu keluar dari selimut, tetapi berasa sedikit segan. Saya masih seorang lelaki lewat 20-an yang bertenaga. Pada waktu pagi, keadaan saya agak bersemangat dan sukar untuk disembunyikan. Karena malu, saya berkata, saya dah bangun nih, Makcik. Tak apa? Makcik Aminah, seolah-olah memahami keadaan saya yang serba salah, mula ketawa terbahak-bahak. Amboy, sihat betul anak bujang nih, katanya sambil tersenyum. Orang tua macam Makcik nih, pagi-pagi dah tak ada apa-apa. Kamu nih bertenaga betul, baguslah, katanya sambil menunjukkan ibu jari. Kemudian, dengan nakal, beliau berpura-pura mahu menarik selimut saya. Saya terkejut dan terus memegang selimut dengan kuat. Kami bergelut tarik-menarik selimut, menjadikan pagi itu riuh rendah dengan gurauan. Situasi yang kelakar itu membuatkan saya ketawa. Disebabkan itu, rasa mengantuk saya terus hilang. Selepas kekecohan itu, saya dihidangkan sarapan pula. Walaupun baru beberapa hari berpindah, saya rasa sangat rapat dengan Makcik Aminah. Anak bujang Makcik ni bertenaga, tak boleh kalau tak ada perempuan ni, guraunya lagi. Saya berasa malu, hanya mengucapkan, terima kasih atas sarapannya, dan cepat-cepat pergi kerja. Dan pada malam itu, segalanya berlaku. Hari itu saya sangat sibuk di pejabat. Apabila saya pulang ke rumah, Makcik Aminah menyambut saya seperti biasa. Saya agak tertekan di tempat kerja, tetapi melihat wajah cerianya menyambut saya, segala kepenatan seolah-olah hilang. Penat kerja ya? Makcik dah siapkan makan malam, jomlah makan, katanya sambil menarik lengan saya. Kali ini, beliau duduk di sebelah saya dan meletakkan pelbagai jenis lauk di atas nasi saya. Saya rasa layanan beliau pada hari itu luar biasa mesra. Saya terfikir, apa-apa jadi ke hari ini? Selepas makan malam, kami duduk bersebelahan di sofa ruang tamu dan berbual. Amir suka minum?
Tanya Makcik Aminah, sambil berkata beliau ada membeli minuman keras untuk saya. Saya bertanya sama ada beliau juga minum. Katanya, kadang-kadang bila teringin, beliau akan minum, tetapi hanya mampu minum 3 gelas. Cuma, apabila sukar tidur, beliau suka perasaan badannya yang menjadi tenang selepas minum beberapa gelas. Kami pun mula minum bersama. Apabila suasana semakin hangat, Makcik Aminah mula bercerita tentang kisah lamanya. Saya memang tertanya-tanya mengapa beliau tinggal seorang diri, jadi saya mendengar dengan teliti. Suaminya meninggal dunia 10 tahun lalu karena sakit. Beliau mempunyai seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan, kedua-duanya sudah berjaya dan tinggal di Kuala Lumpur. Anak-anaknya sering memujuknya untuk menjual rumah ini dan berpindah ke Kuala Lumpur supaya dapat tinggal berdekatan, tetapi Makcik Aminah enggan karena beliau terlalu sayangkan kampung ini, tempat beliau menghabiskan seumur hidupnya. Rumah kecil yang saya diami ini adalah tempat anak-anaknya membesar, dan selepas itu, beliau akan menyewakannya jika ada yang berminat. Tetapi karena kampung ini agak terpencil, rumah itu kosong selama 2 tahun kebelakangan ini. Beliau berkata beliau sangat sunyi, dan tidak tahu betapa gembiranya beliau apabila saya berpindah masuk, sambil tersenyum lembut. Walaupun baru minum beberapa gelas, beliau berkata sudah mula terasa pening lalu bersandar pada saya dan memegang tangan saya dengan lembut. Beliau berkata, hidupnya selalu sunyi dan sepi, tetapi sejak saya datang dan menemaninya makan, beliau rasa seperti hidup semula. Makcik Aminah terus memegang dan mengurut tangan saya. Beliau juga mula mengusap paha saya. Dengan sentuhan itu, saya terfikir, adakah Makcik Aminah sedang menggoda aku? Saya tidak pernah terfikir untuk berfantasi tentang seorang wanita yang jauh lebih tua. Malam itu, mungkin karena pengaruh alkohol, hati saya juga mula terpaut kepadanya. Wajah Makcik Aminah yang kemerahan selepas minum beberapa gelas kelihatan sangat feminin. Saya juga merasakan keinginan untuk membalas budi baik Makcik Aminah. Jika apa yang beliau mahukan adalah itu, saya pikir tiada sebab untuk saya menolaknya. Lagipun, sudah beberapa tahun saya tidak bercinta, dan saya juga sedikit merindui belayan seorang wanita. Karena itulah, sentuhan lembut Makcik Aminah mula membangkitkan kegairahan saya. Saya memegang tangannya kembali dan berkata, Makcik, sudi tak temankan saya di bilik saya malam nih? Mendengar kata-kata saya, wajah Makcik Aminah menjadi semakin merah, dan beliau mengangguk beberapa kali tanpa berkata apa-apa. Walaupun Makcik Aminah seorang yang suka bergurau, melihatnya malu-malu begitu membuatkan saya pikir beliau sangat comel. Malam itu, saya memegang tangannya dan kami berjalan bersama ke rumah kecil saya. Di sana, kami berbaring di atas katil yang sama dan berbual seketika. Berbual dengan Makcik Aminah di dalam bilik yang gelap dan sunyi membuatkan hati saya berdebar-debar. Secara semula jadi, suasana yang intim tercipta, dan malam itu kami saling berkongsi kehangatan tubuh masing-masing. Makcik Aminah ternyata sangat bertenaga. Walaupun begitu, melayan saya yang sedang di puncak tenaga kelihatan sedikit memenatkan baginya. Namun, apabila menuju ke kemuncak, Makcik Aminah mengeluarkan suara-suara yang tidak dapat saya fahami. Keadaannya itu membuatkan saya semakin terangsang. Hebat betul kamu nih, katanya berulang kali dengan kagum. Sudah tentu, beliau juga sangat mahir. Saya terkejut dengan tenaganya, dan beliau pula terkejut dengan stamina saya sebagai orang muda. Begitulah keadaannya. Akhirnya, saya yang sudah tidak tertahan lagi melepaskan segalanya di dalam dirinya. Selepas melalui saat-saat yang mengasihkan itu, kami merasakan hubungan kami menjadi semakin rapat. Makcik Aminah mengelap peluh di dahi saya dan memuji, Amirni memang seorang yang pandai menjaga hati perempuan, betul ke? Tanya saya. Makcik Aminah menjawab, mana-mana perempuan yang bercinta dengan kamu pasti akan jatuh cinta habis. Saya tidak tahu sama ada beliau berkata begitu untuk menggembirakan saya atau memang itu yang beliau rasakan, tetapi saya